Mana? Sudah. Okey. Dengar kan? Okey, so bila sejuk, tekanan dia mestilah rendah. Okey, so kalau tekanan rendah, jadi apa jawapan dia? Mana tekanan rendah? Tekanan dia berkurang. Okey. Okey, kelajuan molekul. Kalau tekanan berkurang, mestilah molekul dia pun bergerak dia perlahan. Okey, bergerak perlahan. So bergerak perlahan. Jadi jawapannya adalah apa jawapan dia? B, bola. Okey, tekanan berkurang, kelajuan molekul pun berkurang. Okey, perlahan. Okey. Okey, next. Okey, ni tajuk tekanan. Ni form 5 belajar form 5. Okey, yang ni 36. Yang mana betul untuk suhu dengan haba? Haba dengan suhu. Unit SI. Kalau suhu unit SI dia apa? Haba unit SI dia apa? Ya betul. Haba unit dia joule. Okey, joule. Manakala suhu unit dia Kelvin. Okey, so jawapannya B, bola. Okey. Bukan darjah Celsius tau. Sebab dia nak unit SI. So unit SI dia Kelvin. Okey, next. Okey. Ya. Sini dah 36 dah. Okey, next 37. Okey. Untuk menandakan skala suhu pada termometer, suhu piawai yang dikenali sebagai titik tetap diperlukan. Okey, yang manakah merupakan titik tetap pada skala Celsius? Okey, bayangkan kita nak buat termometer ni. Okey, termometer. Macam ni rupa termometer. Okey, bayangkan termometer ni dia tak ada senggatan. Okey, tak ada senggatan. Kamu yang kena buat senggatan dia. Macam mana? Bukan cikgu dah tunjuk ke video cara nak buat senggatan dia. Cara dia adalah kamu kena tahu di manakah dia punya takat lebuh dan juga di manakah dia punya takat di didih. Betul tak? Takat lebuh berapa? Takat lebuh, takat beku, takat lebuh dengan takat didih. Ingat tak benda ni? So takat lebuh 0 darjah Celsius, takat didih 100 darjah Celsius. So kamu tahulah kalau masukkan dalam ais, masuk ais nanti dia tahu dia ada apa letak sini apa mercury nanti mercury tu dia tunjuk bacaan dia kat sini kan. Kalau ais melebur. So kamu tahulah oh ni kosong. Okey. Nanti termometer tu pula kamu masuk pula dalam air mendidih. Air mendidih. Nanti termometer tu dia akan tunjuk bacaan dia. Nanti mercury tu dia naik sampai sini, dia naik tinggi. Lepas tu kamu tahu oh sini adalah level 100. So kamu adalah termometer yang bacaan dia sini kosong, sini 100. Kan? So nanti bolehlah buat dia punya senggatan. So dia tanya apa ni? Yang manakah merupakan titik tetap? So, yang mana? Jawapan dia titik tetap ni. Titik tetap ni itulah takat lebuh, takat didih. Okey. Takat didih, takat lebuh ni nak buat takat beku pun boleh tak? Takat beku. Sebab sama kan, suhu dia 0 darjah Celsius. So yang mana?
Adakah letak termometer kat suhu bilik? Bukan. Letak dalam peti ais? Bukan. Adakah letak kat air tulis yang suam? Bukan. So kamu letak di ais yang melebur. Ya, jawapannya C. Jawapannya C. Kalau suhu dalam peti ais tu, peti ais. Kita nak takat lebur. So ais yang melebur lah. Okey, next 38. Apakah yang berlaku kepada ais yang mula menjadi air? Ni takat lebur lah ni kan. Takat lebur. So yang mana takat lebur? Adakah yang mana? Respon. Takat lebur. Ais terjadi air. Waktu ni tenaga buat apa? Tenaga diserap ke dibebaskan? Mestilah diserap. Okey, tenaga diserap. Ya, tenaga diserap. Lepas tu suhu dia bertambah ke tetap? Ingat tak graf ni? Graf macam naik tangga tu. Okey, kalau ni ni apa? Ni ais kan, pepejal. Yang ni apa? Cecair. So ni kita panggil ni apa? Yang kat sini. Yang constant ni, takat lebur. So dia apa yang jadi pada takat lebur ni kat sini ni? Tenaga diserap tapi suhu tak naik kan. Sebab waktu ni adalah sebab dia dalam kimia dah belajar kan kenapa suhu tetap kat sini. Okey, so berlaku kat sini tenaga diserap dan suhu dia malah. Okey. So jawapannya A. Bertambah. Mana dia suhu bertambah? Takat lebur tu yang bahagian ni suhu tetap ni. Walaupun tenaga diserap, suhu dia tetap. Walaupun tenaga diserap, suhu dia tak bertambah pun tetap. Sebab waktu ni dia tengah buat apa tenaga haba waktu ni? Dia bukan nak naikkan suhu tapi waktu ni dia nak dia nak buat apa dengan pepejal ais ni? Dia nak mengatasi kan? Dia nak mengatasi daya tarikan yang kuat. Okay, tenaga haba yang diserap waktu ni, digunakan untuk mengatasi daya tarikan yang kuat supaya dia jadi cecair. Sebab tu lah waktu ni suhu dia tak bertambah, suhu dia tetap je. Kan korang dah belajar kan dalam kimia? Betul tak? Betul ke tak? Cakap betul ke tak? Dalam kimia dah belajar ke belum ni? Dah. So waktu ni suhu dia tak bertambah lah, suhu dia tetap. Okay, sebab tenaga haba yang digunakan tu digunakan untuk apa? Mengatasi daya tarikan yang kuat. Supaya menjadi cecair. Okay. InsyaAllah betul. Asal insyaAllah, yalah betul lah, memang betul kan? Okay. 41. Suatu gas disimpan dalam bekas yang tertutup. Bekas itu dimampatkan. Bila dimampatkan, tekanan gas meningkat. Apa yang berlaku kepada molekul gas? Kenapa tekanan dia meningkat? Bayangkan dia bekas. Okey, bekas ada berapa? Ada 5 contoh. 5 gas, 5 molekul gas. Lepas tu kamu mampatkan dia. Mestilah bekas tu jadi kecil. Tapi ada 5 gas. Sempit tak? Dia akan jadi sempit kan? Bila sempit, benda ni apa? Bayangkan kamu berada dalam keadaan yang sempit macam ni. Mestilah rasa macam stres, betul tak? Bila kamu stres, maksudnya apa? Tekanan tinggi. Bila tekanan tinggi ni terhasil sebab molekul-molekul gas ni dia asyik nak berlanggar sesama orang. Betul lah, berlanggar. Jadi apa jawapan dia 41? Bayangkan kawasan dia sempit kan sebab dah dimampatkan. Dimampatkan bekas ni jadi sempit lah. Bila sempit, gas ni semua jadi stres. So tekanan dia tinggi. Bila tekanan dia tinggi,
Kenapa tekanan tu tinggi? Sebab semua tu nak berlanggar-belanggar. So jawapannya apa? Ya betul si frekuensi pelanggaran molekul meningkat. Jadi dia nak berlanggar dengan semua orang. Okay, sebab dia stres. Faham ke? Okay, faham. Next, 42. Dia kata Rajah 24 menunjukkan graf suhu melawan masa. Pepejal itu berjisim 0.3 kg dipanaskan dengan 600 watt. Ni kuasa. Ni kuasa pemanas. Okey. Apakah haba pendam tentu pelakuran pepejal tersebut? Haba pendam tentu simbolnya apa? L kan? So kamu nak kena cari L. Latent heat. Macam nak cari? Sebelah mana ni? Oh, cikgu lupa ni soalan 42 39 dengan 40 tak ada jawapannya apa? Okay, tengok 42. Lah, cikgu lupa. Mana 39 dengan 40? Cikgu lupa nak letak kat sini. Oh Tuhan. Tak apalah, cikgu letak lah. Kita buat dulu 42 ni. Okay, so nak formula nak kira tenaga haba yang ada kaitan dengan haba pendam tentu pelakuran ni, formula dia adalah Q sama dengan ML. Kamu nak kena cari L ni. So L sama dengan Q per M. Kamu tahu kan Q tu apa? Q tu tenaga haba. Okay. Sekarang ni macam mana nak cari tenaga haba? M dah tahu dah. M ni jisim. Dah tahu dah jisim dia. 0.3 kg. Kamu nak cari Q ni, tenaga haba ni. So kamu carilah tenaga haba. Disebabkan dia nak haba pendam tu pelakuran. So haba pendam tu kat sini lah. Ni haba pendam. So kamu kena kira tenaga haba yang diserap waktu ni. Boleh. So nak kira tenaga haba yang diserap waktu ni, pakai formula apa? Kita ada kuasa, kita ada masa. So kamu boleh pakai formula E, energi tenaga haba E sama dengan P, T. Kita ada kuasa, kita ada masa. So kuasa 600 watt darat dengan masa. Masa waktu ni waktu suhu tetap ni, masa kat sini berapa? 250 tolak 50, 200 saat kan. Darat dengan 200 saat. Dapatlah 120,000 120,000 joule. Betul? So kamu dah dapatlah tenaga haba kat sini. 120,000 joule. Okay, tenaga haba. Ni energi tenaga haba, energi, heat energy, ataupun kamu nak buat Q pun boleh juga, Q. Okay. So kamu dah tahulah dia punya tenaga haba. Okay. Tenaga haba Q ni. Okay. So tenaga haba dia 120,000 joule bahagi dengan jisim. Jisim apa? 0.3 kg. So jawapannya adalah kira. Ya, jawapannya adalah B bola. Okay, kamu dapatlah 400,000 ni joule. Ni kg ni bawa ni atas jadilah kg negatif 1. Okay. So Q ni tenaga haba Nak kira tenaga haba boleh pakai formula ni. E sama dengan PT ataupun Q sama dengan PT. Samalah QE. E ni energy. Q ni dia lagi spesifik lah, heat energy. Okay, next. Okay, 43.
Lah, cuba tak ada ni lah. Sekejap cuba cari ni sekejap. Mana soalan yang 39 dengan 40 eh? 39 dengan 40. Aduh. Hmm. Oh ini. Sekejap. Ni. Okey. Soalan 39 dengan 40. Okey, siapa yang conteng? Hai. Okey, 39. Dia kata apa? Nampak kan? Kuantiti haba yang kuantiti haba sama dibekalkan kepada dua objek X dengan Y. Dia kata peningkatan suhu objek X kurang daripada peningkatan suhu objek Y. Maksudnya apa? X dengan Y. X ni suhu dia apa? Peningkatan suhu dia kurang. Maksudnya dia lambat panas. Sekejap, kenapa tak boleh padam ni? Aduh. Sekejap. Mana ni? Astagfirullahaladzim. Okay. So X, peningkatan suhu objek X kurang. Maksudnya dia lambat panas daripada suhu objek Y. Y ni dia cepat panas. So yang mana satu? Kalau X ni lambat panas, maksudnya apa? Muatan haba tentu dia rendah ke tinggi kalau lambat panas? Jawapannya D. Kalau lambat panas, muatan haba tentu dia tinggi. Okey, sebab tu dia lambat panas. Sebab dia perlukan banyak haba untuk naikkan suhu. Okey, kalau cepat panas, maksudnya muatan haba tentu dia rendah. Maksudnya dia perlukan sedikit je haba untuk naikkan suhu. 1 darjah Celsius kan, dia perlukan sikit je haba dah naik. Tapi kalau yang ni, muatan haba tentu tinggi ni dia perlukan banyak tenaga haba untuk naikkan suhu 1 darjah Celsius. Sebab tu dia lambat panas. Okay, so jawapannya adalah D. Okay, X mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi daripada Y. Okay. Okay, next. Kenapa dia ikut sekejap Okay. Aduh. Okay, 40. 40. Yang manakah menunjukkan bahan itu berada dalam keadaan pepejal dan juga cecair? Okey, ni apa? Pemanasan pepejal. So yang ni pepejal.
Jadi cecair. So yang tetap, suhu tetap ni ada keadaan pepejal campur cecair. So jawapannya adalah apa 40 jawapannya? Ya betul, B bola. Okey, berada dalam keadaan pepejal dan juga cecair. B. Okey, lagi dah. Okey, 40 dah, 41 dah, 42 dah. Next apa? 43 Okey, 43. Mana 43? 43. Okey ni. Raja 25.1 dan 25.2 menunjukkan dua jenis cecair berlainan P dan Q berjisim sama. So yang ni jisim dia sama jisim sama, ni pun jisim sama. Okey, dia kata cecair P dipanaskan selama 100 saat. Manakala Q masa pemanasan dia 200 saat menggunakan pemanas yang sama. Pertambahan suhu dia sama. Maksudnya kalau pertambahan suhu dia kat sini dia naik sini 50 darjah Celsius, yang ni pun dia naik 50 darjah Celsius. Suhu dia sama. Bezanya apa? Beza dia yang ni masa pemanasan dia 100 saat nak sampai 50 darjah Celsius. Yang ni masa pemanasan dia 200 saat. Lama kan baru dapat 50 darjah Celsius. So siapa yang cepat panas? Yang ni lah yang cepat panas kan. P cepat panas. Okay, 100 saat je. Tapi Q 200 saat baru nak capai 50 darjah Celsius. So yang ni lambat panas. So ni pun ada kaitan dengan muatan haba tentu. So yang mana jawapannya? Respon. Ya, D. Okay. Cepat panas tu maksudnya muatan haba tentu dia rendah. Lambat panas ni maksudnya muatan haba tentu dia tinggi. Okay, so muatan haba tentu P kurang daripada Q. Okay, next. Dah, okay 44. Yang manakah terbentuk oleh cermin cembung? Cikgu dah ajarkan tips je, nak senang. Itu kita belajar apa? Cermin cekung dengan cermin cembung. Kan cikgu dah ajar kan? Okey. Cermin cekung. Apa yang cikgu ajar tips hari tu? Allah, kenapa tu? Ya. Kenapa? Aduh. Ridwan, risau, rimau, boom, boom. So ni Ridwan, risau, rimau, boom, boom. Yang ni cermin cembung ni wood. Ingat tak benda ni? So kalau dia tanya cermin cembung. Ni cembung. Cermin cembung. So cermin cembung ada punya ciri image je satu ni je pun. Visual apa? Maya, upright, tegak, diminish, kecil. So jawapannya adalah donkey. Kan? Senang. Okay, next 45. Pada pernah menunjukkan satu sinar cahaya ditujukan ke arah sebuah cermin. Cermin tu kemudian diputarkan 30 darjah. Berapakah sudut pantulan yang baru? Okey. Boleh jap. Okey, tadi tu betul lah. Maya lebih kecil dengan apa tegak kan. So jawapannya D. Okey, 45 ni. Okey, tadi cermin dia kat sini. So ni lah dia punya garis normal. Berserenjang. So ni sudut 7. Kalau sudut 7 10. Sudut pantulan dia pun 10 juga. Okey, sekarang ni bayangkan cermin dia kat mana lah. Kenapa?
Okey. Bayangkan sekarang ni cermin dia kat mana pula? Cermin dia kat sini pula. Ni pula cermin dia. Ni cermin. Dia buat sengit cermin ni. So kat mana dia punya garis normal? Garis normal dia mestilah yang berserenjang dengan cermin. So berserenjang dia kat mana? Macam ni lah kan. Berserenjang dia. Tu garis normal dia. So sekarang ni kalau ni sudut ni cermin, ni garis normal dia berserenjang. So sekarang ni kalau cahaya dia kat sini, sekejap cikgu buat pen biru Kalau cahaya tuju dia macam ni, so mestilah dia punya pantulan dia macam ni, betul tak? Okay. So berapakah sudut pantulan dia yang dekat sini kamu nak cari sudut pantulan dia ini. Sekarang ni kamu dah tahu ni 10, ni 10. Masalahnya tak tahu yang ini Macam mana nak cari? Ada idea? Okay. Kamu boleh buat macam ni. Sekejap. Okay. Sekejap. Kamu nak cari sudut pantulan yang ini, kamu kena tahu yang sini sini silap bukan. Ni sudut pantulan, ni adalah sudut tuju dia. Macam mana nak buat? Sekejap kamu boleh pakai ni. Aku boleh pakai ni ni kan sudut tegak. Sudut tegak 90. So 90 tolak 30 tolak 10. Dapatlah yang ini 50 darjah kan. Lepas tu okey, dah dapat 50. Okey, sekarang ni pula. Kalau ni pula garis normal, ni sudut tegak dia. Ni sudut tegak dia. So 90 tolak 50 tolak 10 tolak 10 berapa? 90 tolak 50 tolak 10 tolak 10. Dapatlah 20 So kat sini 20. Okey. Betul tak? So sekarang ni dah tahulah sudut tuju kat sini. So ni sudut tuju ni dah tahulah kan sudut tuju ni. 40. So kalau sudut tuju 40, sudut pantulan dia apa sini 40. Betul tak? So jawapannya adalah sudut pantulan yang baru 40. So 40 lah. Okay. Anak cikgu dah nangis dah. So jawapannya B 40. Okay. Kan kalau ni mana ke tadi? Sekejap kalau ni sudut tu ni sudut tuju 40, sudut pantulan dia 40. Okey, tu je lah. Nanti kita sambunglah bila-bila kelas So cikgu cikgu dah menangis dah. Okey, so nanti cikgu rekod video kan cikgu send. Nanti kita sambunglah kelas ni buka sekolah ke. Okey? Boleh? Okey, terima kasih sama-sama. Okey.